Baik, dalam hadis ni kita tengok, dalam hadis ni terperinci dia, wa in hamma biha faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Apa makna hadis ni? Barang siapa yang hamma. Hamma ni apa dia? Bukan kutu hama tu. Hamma bahasa Arab. Kan? Hamma maksud dia apa dia? Aradaha wa tarajjaha fi'luha indahu. Bila dia bersungguh-sungguh nak buat satu perkara kebaikan. Baik, dalam hati kita ni sebagai manusia, dia ada 5 jenis lintasan. Dalam hati kita, dalam bahasa Arab dia ada 5 jenis, 5 maratib ataupun kedudukan dia. Yang pertama disebut sebagai lintasan, yang pertama disebut sebagai al-hajiz. Al-hajiz ni apa dia? Ma yulqa fiha, sesuatu bisikan yang lalu dalam hati. Dia takat lintah ya. Kadang terlintah kan, tengok dia tu, Allah, dia tu duk seret kaki kan. Terlintah rasa macam nak buat baik. Lintah ya. Kan, bukan betul-betul nak buat. Dapat tolong dia bagus juga. Lintah lagu tu ya. Dia tak terhenti, kan? Ada bus stop dalam tu, tapi dia tak berhenti, dia tak stop, dia lintah macam tu ya. Kan? Yang ni dia panggil hajiz. Lintasan-lintasan dalam hati ni. Baik. Yang ni tak diberi ganjaran, tak dihukum kerana keburukan yang dia niat. Dia tengok kawan tu duk cakap kasar sangat kat satu orang, terlintas dalam hati. Penampak nanya. Kan? Lintas saya, lintas saja. Yang ni tak kira apa. Baik, yang kedua nama dia khatir. Khatir ni apa dia? Lintasan tadi bila dia duk berputar-putar dalam hati. Tadi mula terlintas ya. Kan setan mula kerja dia apa? Dia tiup dia. Dia try tengok. Tengok kan. Dia tiup try bisik tengok. Kan subuh ni. Kan nak bangun subuh. Kan dia mula dia bisik sikit. Allah. Sehari tinggal apa salah? Sehari je. Hal lambat sikit hari ni apa dia nak masuk neraka ke? Dia lepas satu bisikkan lagu tu ya. Kan? Dia tak ada apa lagi. Lepas lintas lagu tu ya. Lepas tu kalau kita layan, dia jadi khatir, dia mula putar. Kan? Tak apalah kot. Kan? Dah lah sekali kot. Dia mula duk putar lah dalam hati. Kan? Lepas tu bila kita layan lagi, nama dia hadisun nafsi. Dia mai ke tahap yang kedua. Yang pertama, kedua ni tak diberi dan ganjaran pahala dan tak diberi dosa. Tahap yang ketiga ni, bila dalam hati dia berlaku satu taradud. Taradud ni dia duk putar-putar pusing dalam hati dan rasa macam nak buat. Dia duk mai dah rasa nak buat ke tak mau ni. Nak bangun ke tak mau. Mula dia bisik ya. Setan yang kerja tu dia lepas bisik ya kan. Hambus lagu. Kan? Mula terlepas. Kelepas dia ni selagu nanya. Kan? Mula dia lalu ya. Lepas tu dia layan sikit. Dia ni patut kot. Rasa macam dia ni nak. Kan? Sat lagi dia main. Macam mana? Nak kata? Dia main pula kan? Yang ni lah yang nombor 3. Hadisun nafsi. Cakap-cakap hati. Bisik-bisik hati. Dia mula duk cakap dalam hati. Nak kata tak mau. Nak buat tak mau. Nak bangun tak mau. Nak bangun pergi subuh tak mau. Duk dalam poket dah seluk dah. Nak baik nak ulok tak mau. Nak ulok tak mau. Nak beli OT kali. Setan dia bisik. Ulok apa lagi OT kali lagi nak beli. Kan? Balik lagi OT tak ada. Kalau apa kata takkan nak pinjam kat mamak tu. Dia timai dalam tu. Kan? Daripada tadi yang tak teringat mamak tu bila nak bawa keluar duit baru teringat. Nak beli roti Bengali lah. Time tu lah teringat lah nak bulok tu nak ni lah. Macam-macam dia tiba mai. Siapa buat mai? Dia tu lah kawan tu lah. Kawan yang ada dengan kita lah. Kan? Dia bisik dalam hati. Dia halang kita buat kebaikan. Dia bisik kita buat keburukan. Mai tahap 1, tahap 2, tahap 3 dia mula bisik-bisik. Dia mula duk bercakap taradud. Nak buat tak mau. Nak buat tak mau. Nak ulok tak mau. Nak bangun tak mau. Nak kata kat dia ke tak mau ke? Mula dia duk mai dah. Tahap ni dah dia tulis dah. Baik. Alham yang kita sebut tadi dalam hadis Nabi itu, dia lepas pada hadisun nafsi ni. Cakap-cakap hati. Dia mai dalam keadaan qasad tarjihul fi'l. Tarjihul fi'l. Bila dia mai ke azaman nak buat. Dia dah berat ke arah buat. Boha selagu. Lena pilah. Kan? Bagilah. Dia dah main dalam hati berat nak buat.
Yang ni kita panggil hamma. Yang ni dalam bahasa Arab dipanggil hamma. Makna azam. Kita panggil azam yang kukuh. Tapi dalam bahasa Arab dia tak masuk lagi azam bahasa Arab tu. Lepas pada stage ni baru disebut sebagai al-azmu. Kalau ikut dalam bahasa Arab, keinginan yang sangat-sangat kuat untuk melakukan perkara tersebut, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Yang itulah Allah sebut fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau hang dah berazam, dalam bahasa Melayu kita nak terjemah lagu mana? Kita terjemah azam ya. Kan? Kita tak boleh nak terjemah lagu mana? Kan? Tetapi kita boleh sebutlah secara kedudukan dia ranking nombor 1, 2, 3 tadi. Kalau nombor 1 kita boleh kata bisikkan hati. Lepas tu kita boleh kata satu perkara, bisikkan yang telah bertukar menjadi berputar-putar di dalam hati kita ni. Yang ketiga kita boleh kata cakap-cakap dalam hati, teradud, rasa nak buat tak mau dalam hati. Yang keempat kita boleh kata keazaman yang kukuh dan mulamai. Yang kelima keazaman yang sangat sungguh-sungguh. Yang nombor 4, nombor 5 ni diberi ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala. Allah bagi ganjaran pahala. Yang ni lah yang disebut man hamma hasanatan. Bila dia rasa betul-betul nak bagi, dan dia nak bagi, dia tengok kawan tu susah, dia pun selup poket, tengok dalam poket, tengok tak ada apa, kan, selup poket, habuk dia keluar. Dia memang betul dah nak bagi, dah selup poket. Yang tu baru nama hamma. Kalau takat duk lintah ya, bagi pun bagus, tak bagi pun tak apa, bagi pun bagus, tak bagi pun tak apa, kita kata hadisun nafsi tengah tadi kan. Kalau bagi bagus dapat pahala, tak bagi, kalau bagi satgi tak dapat beli roti kan. Pun dua-dua. Yang tu kita panggil hadisun nafsi. Dia pisik-pisik, dia kelang kabut sikit dalam hati. Baik. Yang ni, dalam hadis ni Nabi sebut yang tu lah. Hamma bihasanatin. Bila dia dah ada dalam hati kesungguhan nak buat satu kebaikan. Itu maksud hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian tengok dalam hadis ni, Nabi ni dalam hadis ni disebut indahu hasanatan kamilatan. Dia dah rasa sungguh-sungguh nak buat, lepas tu dia tak dapat nak buat. Dia nak buat benda baik ni, tapi tiba-tiba tak dapat nak buat. Dia rasa nak semayang sunat ni, saat lagi lepas isyak dia teringat, Allah, aku semayang witir tak buat lah, teringin nak buat lah, lepas ni saat lagi aku nak buat lah sungguh-sungguh. Azam dia dah kukuh dah. Bukan takat lintah dalam hati. Buat pun tak apa, tak buat pun tak. Dia betul-betul dah azam. Tak lagi lepas semayang isyak ni, semayang witir pula lah. Kan, sunat muakkad dituntut ni. Aku ni lama dah istiqamah duk buat ni. Kan? Tiap-tiap tahun istiqamah buat. Bila? Tiap-tiap tahun istiqamah buat bila? Bulan puasa. Istiqamah tu macam cantik. Tapi setahun sebulan dia. Lepas tu cuti. Kan? Masa bulan puasa, subuhun kudus kan. Punya menyariau kan. Lepas tu subuh pun tak ada, kudus pun tak ada kan. Kan? Lepas tu kita azam nak buat sungguh-sungguh. Tak tahu lepas isyak sakit perut pula. Dan tak dan nak buat. Balik pergi rumah ruyup lah kan. Tapi dah hama betul-betul sungguh nak buat, dapat pahala. Tak tahu lepas isyak pula, mereka pula kalut pula hari tu nak tutup pintu pula cepat. Tak dan lah, dia pun ingat tak apalah, balik buat di rumah, ruyuk pula dapat pahala. Tapi biasanya macam itulah. Dia kalau balik ni pengaruh dia kuat kan. Pengaruh malaikat dalam rumah pun boleh tahan juga kan. Satu lagi syaitan yang kerja pun banyak juga dalam rumah kan. Saat lagi kita nak balik, ingat nak baca Quran, nak pegang Quran, saat lagi dia bunyi phone, saat lagi dia main Astro kan, saat lagi dia pantak main remote control. Mak tengoklah drama bagus ni, dia ni nak mati berapa kali dah kan, tak mati-mati. Ujian dia lebih kuat, lebih tinggi kan. Jadi dia hama dah dalam masjid tu, elok dah, hama semangat nak buat tu. Balik di rumah jadi kutu hama kan. Jadi kerana tu azam bagi mantap dapat pahala. Jadi disebut dalam hadis ni, orang yang bersungguh-sungguh nak buat tu dengan keyakinan kesungguhan tu, Allah sebut dalam hadis ni hasanatan kamilatan. Pasal apa kalimah kamilah ni bagi tahu? Kok sagi kita rasa Allah bagi ke? Dah, Allah kata bukan bagi sikit-sikit. Aku bagi ganjaran pahala, satu kebaikan kamilah, sempurna. Walaupun dia belum buat lagi, tapi Allah bagi satu kebaikan kamilatan, sempurna Allah bagi. Tak ada cacat. Nampak betapa Allah Ta'ala punya sayang.
Baik, lepas tu kedua dalam hadis ni, bila dia dah azam nak buat kebaikan, lepas tu dia buat kebaikan tersebut. Tengok, ada 3 keadaan dalam hadis ni. Satu disebut Allah bagi ganjaran pahala 10 kali ganda. Kedua disebut tadi kita tengok, ada yang diberi ganjaran 700 kali ganda. Ada yang sebut tak, bukan takat 700 ya. Allah akan bagi lebih lagi, lipat-lipat kali ganda. Makna lebih pada 700. Kalau Allah nak bagi 7,000 ke 70,000 ke tak tahu. Allah boleh bagi sampai lagu tu yang banyak. Baik. Yang ni pasal apa beza-beza ni? Berdasarkan apa perbezaan ni berlaku? Maka para ulama menyatakan ianya berdasarkan perbezaannya ala hasbi maqtarana biha min ikhlas niyatihi. Berbeza kedudukan ganjaran pahala ni berdasarkan perbezaan keikhlasan dia dalam hati. Takat mana dia ikhlas nak buat satu amalan tu, takat itulah Allah bagi ganjaran pahala. Kalau dia buat lillahi ta'ala, betul-betul kerana Allah Ta'ala, tak ada sikit pun campur dengan keburukan, maka Allah akan bagi adhafin kathiratin. Kalau ada sikit-sikit ganggu tu, kan, dia mai 700. Lagi kurang lagi, asas dia Allah bagi 10 kali ganda. Ala kulli hal, makna tak kurang pada 10 kali ganda. Subhanallah. Bayangkan, buat satu kebaikan, dapat 10 kali ganda. Dalam hadis Nabi SAW disebut lagu ni. Dalam ayat Al-Quran pun Allah sebut. Surah Al-An'am ayat 160, Allah Ta'ala sebut, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang bawa datang, makna siapa yang melakukan kebaikan baginya 10 kali ganda seumpama kebaikan tersebut. Allah bagi 10 kali ganda. Baik.